pada hari ini, iaitu AD47 untuk eksperimen. Okey. Jadi sebelum saya start kelas, sebelum kita start dengan sedikit lah ringkas sahaja presentation yang ringkas, iaitu saya just present apa benda yang tuan-tuan dan puan-puan buat untuk foto montaj. Tapi bila saya ada tengok jugalah dekat kita punya iClass bahawa ada juga yang belum hantar lagi. Tapi bila saya nak klik satu-satu, masalah dia pula iClass pula macam tak boleh pakai, tak boleh guna. Okey, jadi saya maklumkan, okey, sila upload assignment untuk foto montaj yang kita bagi pada last seminar. Okey, sila upload dalam minggu yang ketujuh untuk iClass minggu ketujuh. Okey, jadi saya akan teruskan dengan kita punya assignment dan penerangan untuk the next assignment kita, iaitu yang dikenali sebagai drawing with light. Drawing with light. Jadi sekejap saya buka dia punya ni sekejap. Sebentar. Sebentar. Tak tahu lah, hari ni semua slow lah ni. Tak detect pula. Sebentar. Okey. Nampak Okey. Jadi hari ni saya akan terangkan sedikit pasal the next tugasan tuan-tuan dan puan-puan semua, iaitu dikenali sebagai drawing with light. Okey, cuma apa yang saya nak untuk assignment ini hanya satu saja drawing with light yang tuan-tuan dan puan-puan kena buat. Satu saja. Okey. Dan kemudian kena submit dekat iClass. iDiscuss. Okey. iClass dalam iDiscuss rasa dalam topik yang ke-7, 8, 9 ke-10. 7, 8, 9 topik nombor 10 iaitu minggu yang ke-10. Okey. Jadi untuk maklumat sebenarnya bila saya bagi assignment drawing with light ni, iaitu saya nak tengok jugalah macam mana tuan-tuan dan puan-puan semua membuat eksperimen, the technical. Technical. Untuk assignment yang pertama tu dah fokus on design, dah fokus on macam mana dia secara formalistik dia, dan macam mana gambar tu walaupun kita dah foto montaj tu kita dah buat kita tengok dia secara interpret. Sebab untuk assignment itu maknanya saya minta supaya fokus on isu COVID-19 kan, betul tak? COVID-19. Jadi saya kata boleh gunakan apa sahaja gambar-gambar yang ada daripada internet dan sebagainya, sebab saya nak tengok skill. Saya nak tengok skill editing yang pertama. Yang kedua, saya nak tengok macam mana penyampaian makna tu disampaikan. Macam mana bila kita tengok tu orang boleh faham, oh this is the pasal isu COVID-19. Okay, untuk nombor 2 ni, assignment number 2 ni is focus on the technical. Technical part. Okay, macam kita maklum, technical part ni maksudnya kalau fotografi ni dia memang tak boleh lari dengan exposure. Okey, dia memang tak boleh lari dengan exposure. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan semua kena mahir macam mana nak menggunakan, nak faham about the camera. Okey, yang pertama. Yang kedua, macam mana nak setting ISO, aperture dengan shutter speed. 3 serangkai tu tiga serangkai ni macam mana kita nak pastikan bahawa exposure tu adalah betul, okey, untuk digunakan untuk drawing with light. Bila pakai drawing with light ni memang kita tak boleh lupa ataupun kita tak boleh tinggal, makna kita memang kena tahulah bahawa kalau pakai drawing light ni kita kena gunakan long exposure ataupun maknanya under exposure. Maksudnya maknanya dia memerlukan tripod. Sebab apa, bila kita buka long exposure ni maksudnya nanti tripod, kalau tak ada tripod ni dia bergegar.
Okey, ada juga kita memerlukan aperture yang betul, sama ada f8 ataupun 11. Saya rasa gunakan 8 ataupun 11 dahulu, ataupun mungkin tuan-tuan dan puan-puan semua boleh explore satu-satu. Kalau mungkin 5.6 bagaimana, mungkin 11 bagaimana, mungkin, dan seterusnya. Okey, dan ISO dia, tengok kamera, ISO dia saya cadangkan gunakan ISO sama ada 100 400, 800 ataupun 200. Itu bergantung. Maknanya boleh tengok mana ISO yang bersesuaian. Okey, itu yang pertama iaitu exposure. Yang kedua, saya nak tengok macam mana tuan-tuan dan puan-puan semua explore berkenaan dengan lighting. Macam kita semua jelas bahawa bila sebut drawing with light ni, maknanya kita nak tak nak kita akan menggunakan medium lighting. Light ni saya tak ada masalah, nak guna light apa saja, artificial light apa semua, tak ada masalah. Okey. Jadi saya minta supaya dapat memilih, mungkinlah kalau nak kasih menarik, gunakanlah light-light yang yang macam berwarna sikit ke, ataupun mungkin beli dekat kedai permainan tu yang Star Wars tu ke, kita nak nampakkan kata apa ada warna-warna dia, lepas tu nampakkan dia punya macam mana movement dia, dan dan sebagainya. Jadi memang okey, tempat saya minta kisah sama ada nak buat indoor atau outdoor. Tak ada masalah. Nak buat indoor atau outdoor, saya okey je. Tidak ada masalah. Cuma kalau outdoor ni mungkin ada lighting-lighting lain lah keliling kita tu yang akan mengganggu kita punya kata apa, work yang kita nak buat tu. Okey. Jadi mungkin boleh pilih indoor tu. Okey. Kalau buat indoor pula, pastikanlah tempat tu kata apa macam useful lah. Tempat tu nampak kata apa, okey lah, mungkin gelap-gelap, lepas tu pula kan bila main dengan lighting pula akan nampak lah ke objek-objek yang lain dan sebagainya, mungkin kena kemas sikit ke apa semua ke. Okey, jadi saya minta supaya pilih tempat tak ada masalah, sama ada indoor atau outdoor. Kalau outdoor ni lebih mencabar sikit. Okey, melainkan kalau kita buat tu tempat tu betul-betul gelap, betul-betul kata apa memang tak nampak apa-apa langsung tapi masalahnya bila nak setting tu pula kata apa kita fokus kita tu mungkin kita nak kena cari dahulu dan sebagainya. So jadi maknanya ini adalah cara-cara ataupun teknik-teknik ataupun cara-cara yang boleh digunakan untuk buat drawing light ni. Okey. Cuma kalau nak ikutkan, saya minta supaya long exposure ni, iaitu drawing light ni, teknik ni, maknanya buat kata apa, very unique. Unique. Janganlah tulis nama I love you saja, lepas tu terus drawing light. Sebab dalam masa sama, walaupun apa yang kita buat ni adalah teknikal, kita memang kena pastikan unsur-unsur estetik tu kena ada. Iaitu keindahan gambar tu, karya tu, supaya dia boleh attract orang, dia boleh kata apa, orang boleh berminat nak tengok gambar kita. Maknanya bila berminat, kita boleh attract orang, maknanya proses interpretasi tu, maknanya orang berminat lah nak buat proses interpretasi tu. Kalau tidak, orang tengok macam just sekadar, orang kata macam alamak tak ada apa pun. Lepas tu macam saya nak kata apa, tunjukkan, explorekan berkenaan dengan skill. Okey. Jadi kalau tengokkan sometimes drawing light ni ada yang cakap, dia kata mungkin ini adalah graffiti. Kalau graffiti maknanya melukis. Memang melukis menggunakan cahaya. Sebab apa? Bila sebut fotografi ni, nak ataupun tidak, dia memang kita kena melukis menggunakan cahaya. Itu memang kita tak boleh nak elak lah. Okey, jadi kena pastikan bahawa dia ni merupakan light painting ataupun dikenali sebagai graffiti. Mungkin boleh gunakan flashlight, mungkin boleh gunakan glow stick, mungkin boleh gunakan light brush, ataupun smartphone ke, nampak lebih cantik macam saya sebut tadi tu, adalah kata apa, nampaklah warna-warna, warna biru, merah, kuning, kemudian boleh buat kata apa, pelbagai kata apa, subjek ataupun macam lukisan-lukisan yang lebih menarik. Antara lukisan yang menarik yang mungkin boleh jadi contohnya adalah saya ada bagi nama The Famous Photographer kat bawah tu. Lepas tu pula antara yang cantik adalah kata apa, Cik Firdaus Hero. Dia ni lecturer UNISEL. So dia ni banyak explore tentang apa, light painting. So sampai dia boleh buat ayat-ayat suci Al-Quran menggunakan light painting. Jadi teknik ni sama, tapi yang sukarnya adalah creativity.
kita nak tunjukkan kreativiti, kita kena faham betul-betul kamera tu punya function, baru kita dah boleh hasilkan gambar long exposure yang kata apa, yang menarik. Jadi saya minta supaya explore, eksperimen sikit. Okay, mungkin boleh guna 2-3 medium ke flashlight dalam sama, nak pakai glow stick ke, nak pakai light brush atau sebagainya. Okay, jadi dia punya material dia yang memang kena ada. Yang pertama adalah tripod. Tripod ataupun mungkin kalau dah tak ada tripod, boleh letaklah kat atas meja ke atau sebagainya. Tapi tripod penting. Sebab kalau tak ada tripod, nanti kamera tu dia bergegar. Kadang kita buat long exposure, kita pakai bulb ke, 30 second ke, 50 second ke, mana kamera tu terbuka. Dia punya kata apa shutter blade tu dia terbuka. Jadi bila dia terbuka tu, maksudnya dia ni apa saja cahaya objek yang lalu dekat dia tu memang akan masuk. Jadi memang takkan kata apa, memang akan masuk. Jadi memang guna tripod. Kamera of course, ataupun mungkin nak pakai the torchlight ke atau nak pakai apa ke, dan juga kena justifikan light source yang kita nak gunakan. Macam saya sebut tadi, nak pakai kata apa, light kata apa, glow stick ke, light brush ke atau sebagainya. Okey. Tapi pandangan saya lebih mudah kalau hanya menggunakan kata apa, artificial light ataupun mungkin menggunakan apa, light, lampu-lampu yang ada kat sekitar kita tu, tak payah jauh-jauh sangat. Okey, paling mudah laser. Laser warna merah ke, biru, kuning ke, laser tu pun boleh digunakan. Okey. Kemudian remote shutter release ni kalau nak pakai lah, tapi biasanya tak perlu. Apa ni, mungkin tuan-tuan dan puan-puan semua boleh kata minta tolong sesiapa ke untuk tekan shutter release ke, ataupun mungkin kalau ada sedikit bajet tu nak beli remote shutter release pun tak ada masalah. Okey, tapi biasanya memang betul mungkin akan ada tuan-tuan akan tengoklah, mungkin akan ada orang yang tolong pegang kat lighting tu, terus dia buat light painting dan sebagainya, ataupun mungkin kalau tak ada siapa-siapa nak tolong, shutter release tu pun antara yang okey lah. Okay, stopwatch. Okay, ini just kadar kata apa, untuk stopwatch untuk nak recordkan time, movement kita sebagainya, dan juga color gel. Okay, cuma proses dia tu, okay, proses dia senang saja. Okay, dia hanya menggunakan long exposure. Okay, lepas tu yang penting kita kena ada apa, focus on image. Lepas tu pula kita kena faham macam mana kita nak gunakan exposure tu. Kalau 8 dengan 11 hasilnya bagaimana. So nasihat saya, cuba buat dalam 2-3 kali. Mungkin exposure 8 begini, exposure 11 begini, ISO 200 begini hasil dia, ISO 300, kata apa 400 begini hasil dia, ISO apa tu begini hasil dia. Lepas tu tengok mana yang terbaik. Kemudian kata apa boleh kata apa, hantar assignment tersebut pada minggu yang ke-10, week yang ke-10. Jadi okay, ada yang tanya pada saya, doktor kalau saya nak edit boleh tak? Boleh, tak ada masalah, boleh edit, nak tambah warna ke, nak naikkan warna dia ke, tak ada masalah. Semua okey. Okay. Cuma yang macam saya sebut tadi tu, ni contoh dia, mode mungkin kita boleh pakai manual above, shutter speed 30 second, f-stop mungkin pakai 8 ataupun 11, ISO 100. Tapi cuba tengok, dia bergantung kepada situation, bergantung kepada kamera kita. Tapi nasihat saya, ISO ni jangan lebih daripada 800, nasihat saya. Sebab kalau kamera kita ni adalah kamera biasa, yang bukannya professional kamera, macam contoh macam D300 ke 5D ke sebagainya, jangan lebih daripada 1000. Sebab kalau lebih daripada 1000, gambar tu akan noise. Saya tak nak gambar yang noise. Jadi mungkin setting di bawah 800. Mungkin 100, mungkin 200, mungkin 400, mungkin 800. Dan juga kena pastikan bahawa kamera tu memang kena setting manual. Kalau auto mungkin kita susah nak kurang, tapi sebenarnya auto tu sebenarnya dia sebenarnya lagi sukar kita nak kontrol dia mengikut apa yang kita nak. Kalau manual kita boleh kata apa, manual kata apa, button tu dan sebagainya, exposure tu dan sebagainya, seperti apa yang kita nak. Jadi pastikan bahawa kamera tu disetting manual. Okay, macam saya sebut tadi tu, cari tempat yang betul. Nak buat indoor boleh, nak buat outdoor pun boleh. Tidak ada masalah. Itu bergantung kepada semua. Okay. Macam saya sebut tadi tu,
Okay, ada three types lighting source yang penting maknanya on camera light source. Ini nota ni semua saya akan bagi, off camera light source dengan kinetic light painting Okay. Cuma ada tips-tips yang mungkin yang kita boleh gunakan yang kita boleh tips dengan teknik dia adalah yang pertama adalah paint from different angle. Okay, maksudnya paint lah. Kata apa, janganlah satu tempat sahaja. Mungkin boleh buat 2 tempat, 3 tempat, ataupun mungkin boleh minta juga bantuan ke kawan-kawan, ke anak ke, seorang pegang ni buat style macam ni, seorang pegang ni buat style macam ni pun boleh juga. Tak ada masalah. Dan juga pastikan dia paint ni dia jangan statik. Dia kena kena gerak-gerak kan. Ada angle-angle dia. Okay, angle-angle dia yang kita boleh cuba Lepas tu yang kedua adalah ini yang penting lah. Okay, memang betul kita dia gelap, dia tak nampak. Tapi bila pakai cahaya ni memang nak tak nak orang yang pegang tu lighting source tu kita akan nampak. Okay, jadi maksudnya kena pastikan bahawa kata kalau boleh tak nak nampak lah, tapi kalau memang nampak. So jadi maksudnya pastikan kita menggunakan kata apa teknik yang betul dan juga model yang betul. Okey. Dan juga boleh juga gunakan filter-filter. Warna-warna filter. Okey, boleh juga eksperimen dengan different surface. Maknanya kita different surface kita boleh eksperimen, different cahaya kita boleh kata apa kita boleh explore, mungkin different kata apa kaedah yang kita boleh explore. Jadi kat sini dalam hal ni saya bukannya apa, saya nak tengok kemahiran tuan-tuan dan puan-puan semua macam mana nak control exposure. Itu saya nak tengok dulu. Daripada situ kita akan tengok macam mana bila kalau kita boleh control exposure, kita boleh control aperture, shutter speed, ISO tu dengan baik, InsyaAllah kamera tu kita tak ada masalah. Teknik-teknik yang lain kita boleh tak ada masalah. Kita boleh buat. Okay, jadi dalam masa sama tu sebab saya kata bukan teknikal saja saya nak tengok, dalam masa sama nilai-nilai estetik tu pun kena dititik beratkan juga. Jangan tinggal. Maknanya nak kena nampak benda nampak indah, nampak cantik dan sebagainya. Okay. Ini the famous photographer yang saya rasa yang banyak buat kata apa light painting ni, iaitu Light Pro, Hanu Hutamo dan Michael Bosanko. Ini boleh tengok dekat internet Okey, ini dia. Ni antara ini rasa ini Light Pro punya gambar, nampak. Dia punya kata apa teknik-teknik yang dia buat outdoor. Okey, boleh juga, tak ada masalah sebenarnya Okey. Mungkin nak nampakkan scene begini ke, nampak senario dalam kilang ke apa sebagainya. Okey. Ini antara contoh-contoh yang very interesting. Yang memang terkenal. Orang memang suka tengok sebab dia cantik. Okey. Nampak. Tapi tak perlulah buat sampai tahap macam ni, macam menyusahkan diri kan. Jadi buat be simple tapi interesting. Simple but interesting. Okay. Clear? Clear? Okay. Cara nak submit senang saja. Okay. Masukkan dalam PowerPoint, plain white, PDF kan, terus submit dekat apa ni. Dan muka depan kena ada nama, nombor kad matrik, muka kedua adalah gambar stepping, lighting, painting tu. Okay. Kalau tanya doktor boleh buat lebih tak? Tak ada masalah, buat lebih. Kalau nak makan lebih, buatlah lebih. Kan? 2-3 ke. Tapi syarat dia adalah mesti ada satu light paint. Kalau 2-3 pun kalau gambarnya kata apa lighting paint dia pun tak elok, so sama juga kan, better hantar satu tapi very interesting. Boleh cuba. Okay, boleh edit, boleh apa semua dan upload dalam minggu ke-10 sebab apa ni saya tengok ada juga yang submit yang dia tak letakkan dalam PowerPoint. Sebab apa? Kenapa PowerPoint? Supaya tu bukti penghantaran. Okay. Page 1 adalah buat muka depan PowerPoint tu saya saya nak plain white saja. Muka depan tu nama, nombor kad matrik, ada lambang UiTM, FSSR, nama, nombor kad matrik, nombor kad pelan dah cukup. Lepas tu page yang kedua tu adalah gambar light paint tu. Enough, cukup. Tak banyak pun. Okay, minimum adalah 1, maksimum jangan lebih daripada 3. Cukup. 20 markah final. 20 markah. Clear tak semua? Clear
Okey, alhamdulillah. Okey. Okey. Saya pun nak tunjukkan juga untuk apa ini just pengetahuan saja. Okey. Iaitu cyanotype. Okey. Cyanotype ni dia merupakan salah satu daripada experimental fotografi. Salah satu experimental fotografi yang dahulunya apa kata pada zaman kata apa fotografi invention dahulu pada tahun 1842 selepas Joseph Nisifon Nips dia dapat the first permanent image. Okey. Cyanotype ni adalah daripada John Herschel. Okey. Kemudian dia ni diperkenalkan oleh John Herschel ni, maknanya seorang ahli saintis dan astronomer. Okey, dia ni dah jumpa macam mana cara untuk kata apa untuk nak mengekalkan image tersebut dengan menggunakan water oxidize. Okey. Dan juga digabungkan dengan iron compounds. Ini teknik-teknik zaman dahulu lah. Okey. Jadi dia ni dulu, okey, kalau tengok balik, dia ni adalah proses printing dia, maknanya gambar yang dihasilkan adalah berwarna cyan blueprint. Okey, sebab dia menggunakan mixture of iron compound. Okey, gabungan daripada digabungkan makna bahan kimia dengan besi, kemudian juga dia masukkan juga dengan water oxidize. Okey. Jadi proses ni dia macam seolah-olah macam fotogram. Macam fotogram, tapi beza dia adalah berwarna warna biru. Jadi maknanya dia kod pancar image tersebut, maknanya dia letak produk tu ataupun subjek ataupun macam barang-barang tu di atas paper, kemudian dia dedahkan, kemudian dia paper tu dia sapu dengan mixture of iron dan sebagainya. Okey. Jadi proses ini lah macam saya sebut tadi tu, ini tak adalah saya suruh buat. Tapi kalau boleh buat tu memang hebat lah kot. Tapi nak mendapatkan bahan-bahan ni memang dia agak sukar sikit lah. Ni bahan-bahan dia. Tapi walau macam mana pun, ada juga ramai juga daripada mereka-mereka yang kat luar sana tu, dia buat juga cyanotype ni. Okey. Cuma cyanotype ni macam saya sebut, dia macam fotogram. Dia lebih kurang sama macam fotogram, cuma bezanya dia adalah berwarna biru. Dia print dia menjadi berwarna biru. Blue toning lah. Okey, ini hasil dia. Okey. Ini adalah dia ambil lah macam tumbuh-tumbuhan ke, kemudian disapukan coating tersebut. Jadi maknanya kemudian dia basuh. Jadi maknanya dia warna biru. Dia lebih kurang sama macam fotogram. Dia tak ada beza. Okey. Ini antara dia lah. Okey. Cyanotype. Ini just pengetahuan saja. Okey. Ini adalah cyanotype. Kemudian dia lebih kurang sama juga yang maknanya adalah salt print. Ini dia pun lebih kurang sama juga. Maknanya print menggunakan silver nitride. Okey. Ini antara contoh-contoh. Dia lebih kurang sama. Ini print. Proses print. Menggunakan salt print. Dan toning dia pun kita boleh bentuk toning dan sebagainya. Yang ini tak apa, ini just pengetahuan saja, just pembacaan saja. Okey, maknanya hari ini tuan-tuan semua dapat cyanotype, okey, salt print, okey, dan juga drawing with light. Okey, setakat ni ada soalan tak setakat ni? Macam mana puasa semua okey? Okey, doktor. Okey, laju sangat ke? Tapi jelas lah kan, betul tak? Ke tak jelas? Okey. So, saya tak nak lengahkan masa lagi. Mungkin kita boleh mulakan presentation. Saya mulakan saya sebut nama ni, saya ambil kedatangan dulu. Adilah dulu, mungkin Adilah boleh ni. Boleh present dulu Adilah. Simple je. Very simple presentation. Okay. Adilah? Adilah ada ke tak ni? Aisyah?
Kata pasal siapa yang ni kena buka kamera ke tak, just present dekat apa, dekat dalam Jimmy ni je. Tak payah apa ni. Itulah sebab nak buka iClass pun tak boleh nak buka ni. iClass ada problem iClass. Hmm. Sekejap. Tak boleh buka. Tak tahu pasal. Sekejap, saya cuba lagi. Hmm. Dia agaknya dia setiap kali kelas dia mesti problem. Okey, okey. Saya buka Aisyah punya dulu. Mana Aisyah? Aisyah nak buka dekat mana? Dekat apa? Dekat iClass ke atau bagaimana? Okay, ataupun siapa-siapa dulu yang ni kan Aisyah kata kejap dulu. Okay, Alisha ke? Amelia? Saya ada internet problem. Aisyah mana? Alisha Jamil? Boleh present dulu? Ke Johanna dulu ke? Siapa-siapa dulu? Kena present je, jangan tak present lah. Simple aja, 3 minit je. 3 minit je. Simple, just bagi tahu apa mesej yang nak apa? Kenapa buka kamera ke sir? Apa yang kena buka kamera? Tak faham Alisha. Maksud Alisha? Maksudnya fotogram, present fotogram sahaja. Tak perlu nak buka kamera pun. Tak perlu buka kamera. Yana kalau nak present dulu Yana. Ke Syafiq ke? Cepat saya tunggu. Hmm. Yana dulu. Buka gambar. Okay. Hello? Hello, ya. Teruskan Yana. Okey. Okey, Assalamualaikum. Okey. Saya punya sekejap. Hang pula. Dia hang. Ha. Biasalah teknologi ni kan macam-macam kan. Ke Alisha nak dulu? Mana? Pakai apa internet Yana Unify. Unify Ni hang sebab internet ni rasa komputer saja. Itulah mas. Dia minta siapa dululah doktor yang ready. Ya. Yin Kamal, Yana Amir, Vivi, Adila, Aisyah, Alisha, Amelia, Ciman, Syafiq Noh, Nur Rashida, Nur Azwa. Okey, Vivi. Terima kasih Vivi. Okey. Saya tunggu.
Nampak tak sir? Nampak. BB Nampak Note 8 Pro Okay, ni saya buat dua. Ha. Yang Okey. ni satu Hmm. dengan yang ini. ha. Ni cerita sikit ni BB macam mana? Cerita sikit apa? Saya buat ni macam yang ni first ni dia yang macam yang COVID-19 yang awal-awal dulu semua macam ada pengumuman. Okay, so saya comparekan gambar-gambar yang suasana awal-awal dulu. Okay, lepas tu yang ni saya buat based on yang ending ni kita buat terima kasih untuk frontliner. Okay. So saya buat macam ada dua situation lah. Yang ni based on yang awal-awal dulu PM kita buat pengumuman, buat pengumuman, dan yang ni saya buat untuk frontliner. Lama tak? Berapa lama buat ni? Yang ni tak lama sangat. Yang ni lama sikit. Kenapa? Sebab apa? Sebab yang ni macam nak bagi gambar tu orang cakap ikut susunan dan nak kena cropping. Nak nampakkan jalan cerita dia. Susah tak buat foto montaj? Foto montaj ni kalau by tema ni mungkin tak susah kalau kita dah tahu jalan cerita apa semua, cuma nak bagi keserasian gambar tu susah. Okay, bagus. Alhamdulillah. Cantik gambar. Okay, kasih BB. Okay, sama-sama. Simple aja. Okay, yang lain? The next. BB sudah. Yang lain? Yang lain ni ada ke tak ada ni sebenarnya ni? Hakim? Buat ni Hakim? Tengok. Network problem. Okay, kejap. Okay, Assalamualaikum. Dengar sir? Dengar. Baby boleh ni tak? Apa ni? Apa? Panggil apa? Off ni. Tak dengar si Hakim punya ni. Saya nak terangkan tak apa. Okay. Okay Hakim. Mana dia punya ni? Gambar montaj? Ada nampak? Tak nampak lagi. Oh, saya tak buka screen tu Present screen. Stop buka. Okay, nampak? Tak nampak. Okay. Kecil je nampak. Okay. Nampak tak semua? Semua nampak? Okay. Foto montaj ni saya buat. Okay, mana satu? Saya buat dua. Atas dengan bawah tu. So yang atas tu itu frontliner daripada Canada photographer lah. So dia memang famous sebagai Canada, tapi dia dipilih, dia mewakili diri dia untuk jadi barisan hadapan untuk takak gambar suasana COVID-19 lah. Okay. Kemudian jurawat gambar ni yang belakang tu artis dapat gambar siapa nama lupa lah. Gambar siapa? Konsep edit. Saya lupa binci apa. Yang gambar depan yang ni. Edit tu. Okay. So saya letak gambar depan tu edit sebagai canvas. So nampak sebagai montaj lah. Tapi memang kalau nampak ni memang tak berapa jelas lah pasal detail ni. Tapi dia ni fotografer Canada punya frontliner. Okay. Bawah tu dah gambar dia? Yang bawah ni, ini Italian pula. Ni saya letak gambar
bakteria besar tu. Mm-mm. Ini dekat Itali. Mm-mm. Italian pandemic. Ni suasana diorang menghadapi situasi COVID-19 lah. Mm-mm. Mm-mm. Ha. Ni awak buat yang bawah ya Hakim Apa dia? Yang buat yang mana satu? Yang Hakim punya? Atas tu Okey. Ni pakai telefon ya Hakim? saya pakai screen telefon ni. Oh, telefon. Sebab Yang saya buat punya laptop tu dia hang ah. dia hang. Okey. Ni dah masuk dalam PowerPoint ni ni. Apa dia? Dah masuk dalam PowerPoint ni gambar-gambar ni. Okay, mungkin saya akan masuk PowerPoint lah. Masuk dalam PowerPoint Nanti letak dalam minggu ke-7 lah Kim. Okay, boleh. Okey, terima kasih Kim Okey. Okay, the next. Okay. Terima kasih, Sir. Sama. Okey, Yana, silakan Yana. Yana ke Ciman? Ciman dulu. Yana dulu kan? Bagi kat Yana dulu. Okey, Yana. Silakan Yana. Sir, nak tekan slide. Doktor, nak tekan slide. Tekan Present now. your entire present now. Present now. Lepas tu, Lepas tu tekan a window. window. Okey, nampak tak? Nampak? Nampak. Okey, silakan Yana. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nurliana binti Aminuddin. Okey, saya akan terangkan sedikit fotomontaj yang saya telah buat. Okey, pada gambar pertama ni saya nak highlightkan yang saya telah buat interpretation mengenai imej corona yang sangat berbahaya buat masa sekarang ni. Okey. Teknik yang saya telah gunakan adalah teknik kepat di mana gambar kucing ni saya letakkan di tengah dan saya menggunakan ISO 640 dengan shutter speed dia 1/17. Saya menggunakan pencahayaan yang dapat memberi efek pada gambar tu lebih cantik. Saya juga menggunakan formalistik iaitu estetik iaitu dia menggunakan shadow dia yang kita boleh nampak di kiri dia cerah sikit, dengan kanan dia nampak sedikit gelap. Ia dapat memberi lebih gambaran 2D lah kepada gambar imej tersebut. Color pun saya menggunakan tona warna yang dapat memberi lebih color yang menarik lah. Okey, yang gambar kedua ni pun sama, cuma yang memberi perbezaan dia adalah imej. Imej ni saya menggunakan Masjid Putrajaya. Di mana sekarang kita tahu kita pun tak boleh nak pergi solat ke masjid-masjid kan. Jadi ini merupakan orang kata isu yang sangat penting lah, sebab ialah semua umat Islam tak boleh nak pergi ke masjid kan. Okey, Ini itu saja. montaj dia tu? Ya? Yang collage tu yang belakang tu Yang belakang tu doktor. Okey. Okey Liana, terima kasih banyak. Okey. Okey, sama. Okay, the next ni siapa? Bibi dah, Yana dah. Okey, Alisha. Silakan Alisha.
Hello? Ya. Alisha, teruskan. Present tekan your entire screen Ambil window saja pun tak apa. A window. Hmm. Okay. Okay. Nampak tak? Tak nampak lagi. Belum nampak lagi. Boleh Alisha? Ada tak sir? Ada, belum lagi. Ada tak sir? Belum lagi. Saya dah present dah. Ya. Tak nampak lagi Tak nampak lagi. Tak nampak lagi. Okey, baru nampak. Okey, teruskan Alisha. Okay. Ni saya punya sampaikan. Okey. Cerita sikit Alisha. Alisha putus-putus. Memang betul, putus-putus. Line dia tak okey ni saya rasa ni. Manusia ada Hmm. ada macam kita adalah penyebab pembawakan virus tu. Okey, Boleh tak sir? Apa yang saya tak dengar? hello. Ya. Okey. Hello tu saya dengar. Okey. Hello tu saya dengar. Hello. Ya. Teruskan Alisha. Teruskan. Dengar tak semua? Tak dengar Ada siapa-siapa dengar tak? Dengar doktor tu. Saya dengar hello je. Yalah. Kurang sikit. Tak dengar. Hello. Ya, hello. Okey, saya teruskan Okey. Teruskan. Tak dengar Alisha tak dengar Alisha? Okey, dari gambaran yang saya ingin sampaikan gambaran yang ingin saya sampaikan, manusia ni ada penyebab dia menunjukkan ada mas sebab dalam masa yang sama manusia ni nak selamatkan diri. Tak dengar Alisha? Okey, tak apalah, tak apa. Yang ni tak apa. Alisha? Ya. Okey, boleh. Ya. Last, boleh. Sekali lagi. Ni. Ada masalah ni ke? Sekali lagi lebih kurang rasa. Ya. Ni kat rumah kan? Okey, kita cuba. Okey, kita cuba sekali lagi boleh.
Okey, dari gambaran daripada kawan-kawan dan saya nampak, saya ingin menyampaikan manusia ni juga ada possible untuk menyampaikan virus kepada semua orang. Tapi dalam masa yang sama, kita juga nak selamatkan diri kita. Sebab tu dekat tangan dia ada mask. Kita manusia tak sedar yang kita pun ada pembawakan virus tu. Sebagai contoh, ada penyebab batuk, sesama. So, saya tunjuk kata dekat badan dia tu ada virus. So maksudnya virus-virus yang menyebabkan batuk, sesama, sakit tekak apa semua tu dari situ. Bila start dah masuk situ akan menyebabkan kematian. Okey. Dapat tak apa yang saya cuba terangkan? Dapat. Baru clear. Okey. So so daripada kalau kawan-kawan tengok ada emas berterbangan tepi-tepi tu, saya ingin menyampaikan sekarang harga emas melambung tinggi. Sekarang kita pun sampai RM70 nak dekat 100 lebih. So maksudnya dari situ menunjukkan kalau orang-orang yang bawahan tak akan mampu nak beli emas. Sebab harga dia terlalu tinggi. Mahal ke? Mahal juga. Kalau macam bagi kita mungkin okey lah. Kalau macam orang yang bawahan mungkin akan rasa benda ni macam mahal. Tak payah RM70 harga emas RM70. Tu kalau 50 pieces. Oh, 50 pieces. Okey, betul lah. Okey, lagi? So dari bawah tu saya menunjukkan ada doktor berjalan dengan frontliner dekat bawah tu, menunjukkan kata mereka berjuang untuk melawan virus yang sekarang tengah kita lalui. Dan yang dari tepi sebelah kanan tu saya menunjukkan ada doktor untuk menunjukkan kata dia sebagai doktor bersedia untuk merawat pesakit yang mengalami virus ni. So daripada saya ada gabungkan colour macam blending hitam pada dia punya awan dengan bangunan sebab nak menunjukkan keadaan menjadi buruk. So bila kita nampak colour yang macam ni, kita akan nampak keadaan sekarang ni macam ni. Maksudnya masa awal first dulu benda ni under control. So sekarang mungkin benda tu sudah clear lah, tapi ni saya buat gambaran ni daripada masa awal benda ni jadi. Okey, itu saja. Okey, terima kasih banyak Alisha. Okey. Ya, sama-sama saya. Okey. Okey, Cik Man. Boleh Cik Man? Cik Man tahniah dapat anak, dapat baby Cik Man? Dapat baby saya. Doktor. Dapat baby baru? Baru dapat baby. Tahniah Sihat baby Sihat baby Alhamdulillah sihat. Okey, alhamdulillah. Saya buka jap Ni kat Ganu ni? Dekat Ganu doktor. Diorang dah ada tu baby Siapa kita ada baby seorang lagi? Siapa ada seorang lagi? Nampak tak sir? Saya nak tanya siapa yang seorang lagi baby? Tak ada Cik Man je kan? Ada lagi seorang? Aiman dah ada 2 baby doktor. Oh yelah. Bagus rezeki. 2 baby. Okey Cik Man, teruskan. Okey. Okey nampak tak doktor? Memang tak nampak. Kecil tapi tak apalah. Teruskan aje lah. Nampak? Tak nampak. Dia kecil. Kecil pula keluar ni. Ya. Saya guna headset ni. Sebab lain kalau kena dengan data problem. Okey tak apa. Teruskan. Boleh. Teruskan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, dengan foto montaj saya ni tentang COVID-19 di Malaysia. Dan gambar yang saya lampirkan di foto montaj saya ni berdasarkan terima kasih pada frontliner dan kerana dia sanggup berkorban demi masyarakat demi masyarakat untuk Malaysia, untuk menyelamatkan nyawa masyarakat di Malaysia. Dan gambar yang kalau kita tengok di gambar doktor yang berpeluk tu bermaksud saya letak situ supaya dia tengah berusaha bersungguh untuk menyelamatkan nyawa rakyat lah. Serta gambar polis dan saya nampak gambar kanak-kanak di situ bermaksud sekiranya kita membiarkan ataupun tak mencegah daripada anak-anak bermain di luar kawasan dan tidak ingkar dengan arahan kerajaan, mungkinlah anak kita akan terlantar di hospital lah dengan penyakit COVID. Okey jelas doktor.
Okey, jelas. Okey. Tu masuk saya. Dan saya kalau nampak mask yang saya letak tu ada 2, 3, ada 4 di atas apa gambar uh, macam virus supaya dari sini saya nak lambangkan bila kita keluar daripada rumah ataupun pergi mana-mana mesti wajib pakai mask supaya mengelakkan daripada penyakit COVID-19 penyakit pada kita lah. Macam jadi okey. Macam Okey, jadi apa? saya Teruskan. Macam jadi apa? Teruskan. Macam jadi apa tadi? Okey, ni lah macam untuk mengelakkan penyakit pada kita penyakit ni COVID-19. Tak nak jadi macam orang pesakit-pesakit lain lah yang sebelum ni tak ambil berat tentang pemakaian mask, hand sanitizer apa semua tu. Macam tu lah. Ni gambar ni ambil kat mana Cik Man? Mana? Gambar-gambar ni. Okey, gambar saya semua sekali gambar saya ada 12, 6 gambar saya sendiri dan 6 gambar Google. Yang Senang mask tak tu buat? gambar Senang tak buat? Okey. Ambil masa juga. boleh lah doktor. Kata senang tu tak sangat tapi boleh lah. Ambil masa tu lama jugalah kalau saya buat dengan idea lagi. Yalah. Okey, tak apa. Kasih Cik Man Nanti upload dalam Discuss masuk ke dalam PowerPoint PowerPoint. Okey doktor. Okey, terima kasih Cik Terima Man kasih. Okey. Okey, the next lagi. Siapa lagi? Johanna. Johanna. Okey, silakan Johanna. Hello? Okey, silakan. Okey. Assalamualaikum. Salam buat. Ni saya punya foto montaj. Ni nampak simple tapi saya sebagai seorang ibu, apa yang saya nak ialah keselamatan anak. So, saya buat foto montaj yang melambangkan anak dengan ibu yang stay at home. So, bila kita stay at home, kita boleh elakkan daripada terkena dengan virus COVID-19 ni lah. Okey. So, dari dalam rumah kita boleh nampak situasi dunia ni dari kita punya rumah. So, kita nampak dunia ni sedang pakai mask. Dan kalau kalau Zoom, semua ayat-ayat yang berkenaan dengan COVID-19 ni ada tertulis dekat mask ni. So at the same time kita punya situasi sekarang ni, dunia pun sedang getting better lah. Dia nampak clear. So keputusan yang boleh saya buat kat sini, protect your loved one lah bila kita stay at home ni. Okay, teknik yang saya buat cut and trace dan bevel dan emboss. So formality dia yang saya gunakan elemen color, balance, line, form and contrast. Okay, itu je yang saya boleh. Ambil gambar-gambar ni semua kat mana Johanna? Saya ambil dekat internet. Okey, tak ada gambar sendiri tak ada gambar sendiri Johanna? Saya ada letak tapi saya buka sebab macam tak sesuai. Okey. Okey Johanna. Terima kasih. Okey. Azwah, mana Azwah? Azwah nak ni. Azwah ke? Hello, Assalamualaikum. Salam, silakan Azwah. Ya, doktor. Bunyi apa tu? Maaf doktor, kucing mengamuk. Okey. Kucing mengamuk.
Puasa semua okey Ha? Puasa semua okey? Alhamdulillah Okey, Hazwa, teruskan. Ya, doktor. Apa ni? Okey. Okey, nampak doktor? Okey, Assalamualaikum. Foto montas saya untuk hari ni simple je. Membawa maksud yang jelas. Okey, yang gambar orang ni adalah frontliner kita. Sekejap ya doktor. Sekejap. Macam ganggu Okey. Kat sini yang gambar ni adalah gambar frontliner kita masa tengah buat saringan untuk orang warga asing yang dekat KL tu. Okey, lepas tu background dia saya gunakan bendera Malaysia, bendera negara kita untuk menunjukkan yang frontliner ni adalah dari negara Malaysia lah. Lepas tu gambar illustrate virus ni menunjukkan indicate kepada virus COVID lah. So overall foto montas ini bermaksud yang frontliner kita ni sedang berjalan menuju ke hadapan untuk menyaring COVID ni dalam negara kita. Okey. Itu je. Okey. Jelas lah itu. Ni gambar internet ke ambil? Ya, ni gambar dekat internet. Okey. Gambar sikit tak ada, Azwar? Tak ada? Gambar saya tak ada yang sesuai doktor. Okey. Okey. Terima kasih Azwar Okey. Next. Siapa lagi? Tadi kata Aisyah Kata Aisyah anak ni okey. Silakan Aisyah. Sekejap Nampak ke yang ni? Nampak. Okey. Teruskan. Okay. So yang saya buat ni untuk nak cakap thank you dekat frontliner lah, sebab before case ni kita banyak case pasal doktor, pasal nurse, pasal polis apa semua kan, yang macam diorang nak kena potong diorang punya allowance ke apa semua kan. So sekarang ni diorang ni adalah orang yang paling penting dekat Malaysia untuk tolong kes COVID-19 ni. So sebab tu ada bendera Malaysia. So yang gambar-gambar ni ada yang saya ambil, ada yang memang daripada Google. So yang tengah tu macam hero lah kan, ada tengah ni ada seorang doktor kan. So ayat tu, we have to survive this, we have to be together, everybody life is important. Sebab semua manusia punya nyawa kat dunia ni penting. So diorang ni adalah orang yang paling banyak meluangkan masa diorang untuk COVID ni. Yang kita ni kalau boleh tak ada apa-apa stay at home lah kan. So hashtag kita jaga kita ni hashtag yang digunakan untuk masa sekarang. That means kita kena jaga diri kita and then kita kena jaga diri orang lain juga. Kita kan ada tentera, ada doktor, nurse and then yang tengah solat tu apa semua tu. Pasal dia nak ada lambang Grab sikit tu, dia pun penting juga buat masa sekarang. So tu je lah saya punya penerangan. Berapa lama buat benda ni? Yang ni saya dalam, kalau ikutkan boleh je buat sehari, tapi saya buat 2 hari sebab nak crop gambar satu tu. Satu-satu Semua gambar internet ke ada gambar sendiri? Ada gambar sendiri. Yang Grab tu abang office saya kita orang pergi letak gambar untuk kita orang punya kerja lah, tapi boleh pakai lagi, so okey lah. Kebanyakannya ada internet lah. Okay. Terima kasih Aisyah Alright. Okay. Seterusnya Abra Abra Azwar. Okay. Abra Fifi.
Assalamualaikum. Salam kata. Dengar tak, doktor? Dengar. Okey, sekejap Saya buka dekat dua tempat ni. Dekat laptop dengan phone. Saya try daripada laptop dulu. Ni bunyi apa pula? Macam mana mencabar tak belajar secara online ni? Mak kelas? Mencabar Mencabar juga. Nampak tak? Sangat mencabar doktor. Agak cabar Nampak tak? Sabarlah. Banyak kan bersabar. Okey, nampak. Okey. Assalamualaikum. Stres lain tak ada je lah. Betul. Dengar tak? Hello. Dengar. Abras, dengar clear suara awak. Assalamualaikum. Saya Muhammad Abras Fifi. Okey, saya nak present photomontage COVID-19 saya. Okey, sebab ni tak nampak sangat, tak boleh nak. Okey, tak apa. Alright. Yang dalam gambar ni, kalau boleh tengok, yang orang ramai-ramai ni nak menunjukkan yang semua orang kena pakai mask bila diorang keluar. Maksudnya bila diorang berada dekat public, boleh kata semua pakai mask lah. Even WHO pun dah sarankan yang even orang tak sakit pun kena pakai mask kalau boleh untuk berjaga-jaga. Sebab kita tak tahu kan siapa dekat sekeliling kita tu yang ada virus tu, sebab virus ni dah jadi global pandemic. So agak teruk jugalah. Kita tak boleh nak tahu simptom dia dalam masa yang terdekat. So kena ambil masa yang lama. So gambar ni nak menunjukkan yang sekarang ni semua orang keluar pun semua pakai mask. Maksudnya kalau kita tak pakai mask kan, macam kalau perasan kalau kita tak pakai mask, kita keluar nanti orang tengok kita semacam pula kan. Macam kita tak alert, tak aware dengan COVID tu. Lepas tu yang second ni, yang ni gambar saya. Okay. Cuma tak tahu nampak ke tak kat dalam ni, kecil kan. Saya nak tunjukkan. Sekejap Saya buka dekat iClass lah. iClass boleh buka. Saya tak boleh buka ni iClass. Okay, nampak tak ni? Nampak. Saya nampak. Okay. So, gambar saya ni, yang ni kebetulan masa tu saya tengah kerja. Lepas tu, saya tangkap sebabkan dekat depan jalan ni ada roadblock tau. Ada roadblock polis. So, saya nak tunjukkan dekat dalam gambar ni. Kalau zoom boleh nampak sini sebab kecil. Sekejap. Saya nak tunjukkan dekat dalam gambar ni. Yang orang dia tak ambil berat pasal PKP. Maksudnya slow lah. Kejap doktor. Ya. Okay. So nak tunjuk, nampak dekat sini dia ada 2 orang naik motor. Sebabkan masa yang PKP first dengan second ni, orang tak boleh keluar berdua pergi beli barang apa semua. Macam yang dalam gambar ni, pakcik ni bawa anak dia. So benda tu tak bagus lah. And then polis ni tahan dia untuk nak nasihat apa semua. Tu gambar second. Alright, lepas tu saya pakai 7 gambar total. Yang gambar yang tengah ni nak tunjukkan macam mana virus tu kena dekat badan manusia. Maksudnya dia berjangkit melalui paru-paru. Okay. So saya ambil ni gambar daripada Google. Alright. So dia masuk ke dalam paru-paru lah. Ini dia punya virus lah, sel dia. Alright. Lepas tu gambar yang keranda ni, ni saya nak tunjuk, saya nak interpret yang virus ni dah buat ramai orang mati. Saya letak keranda lah kan. So maksudnya virus ni dah buatkan 273,000 orang kat satu dunia mati. So saya letak gambar keranda ni lah. Okay. And then yang ke 1, 2, 3, 4. Yang ni, okay, yang 4 orang ni dia tengah sanitize, dia tengah disinfect dekat city. Macam kita tahu banyak city yang dah lockdown sekarang ni. Okay, bila dah lockdown ni, diorang ambil peluang untuk nak disinfect diorang punya city. Sebab virus ni dia boleh ada dekat mana-mana. Macam dekat permukaan apa semua, dia boleh hidup beberapa hari. So, diorang ni yang pakai hazmat suit ni, diorang buat disinfection tu lah. Okay, lepas tu gambar yang ke-6 ni, yang ni gambar ada nurse ataupun doktor tengah tengok baby.
So saya nak bagi tahu yang baby pun boleh berjangkit sebab ada kes dah 2 orang baby kena jangkitan, 2-3 orang macam tu. Kena jangkitan COVID-19. So daripada umur kecil boleh kena sampai ke tua. Okay. Lepas tu yang gambar last ni saya nak tunjuk frontliner, terutamanya frontliner kita KKM dah penat. Maksudnya diorang dah overwork untuk COVID-19 ni. Diorang dah buat macam-macam, diorang kerja lebih masa untuk nak tolong pasal COVID-19 ni lah. Untuk nak bagi diorang punya ni. Jadi tu je kot saya punya presentation. Okay. Terima kasih banyak Amra. Okay, sama-sama. Okay. Next, Yin. Yin Kamal. Dengar tak? Tak dengar? Ni tak dengar. Bagi Mel present dulu. Man. Okay, mana Man? Rush. Man? Mana Man? Okay, kau boleh present dulu. Line tak okay Tak, saya baru mute dia tadi. Baru mute main tadi. Tengok ada notification. Amelia je. Amelia? Hello, Assalamualaikum. Salam. Ada nampak apa-apa tak? Ada. Nampak apa? Besarkan sikit gambar tu ke? Nampak ke? Nampak. Nampak jelas Tapi kecil gambar dia. Besar kan? Besar. Okey. Ada keluar tak? Okey. Okay, Assalamualaikum doktor, kawan-kawan. Keluar ni. Amelia tak keluar lah. Okey, bawa keluar. Okey, buka. Jelas doktor? Jelas. Okey, dekat foto montaj saya ni saya nak terangkan kita start pada simbol virus corona tu. And then kalau dapat tengok dekat keliling corona tu ada kita punya frontliner. Dan di belakang diorang ada bumi kita. Maksudnya macam frontliner ni cuba untuk melindungi bumi kita daripada corona ni terus berleluasa. Dan sebenarnya hakikatnya kalau kita zoom in dalam bumi tu, sebenarnya inilah situasi yang sebenar. Ada pesakit-pesakit, frontliner kita bekerja keras nak selamatkan diorang. And then kalau ada nampak kat atas sekali tu ada gambar meja, maknanya ada buat meja tu ada buat penjarakan sosial. Dan kalau yang gambar kat atas tu saya lebih fokus pada
makanan lah, restoran. Kalau customer nak datang, diorang kena ada penjarakan sosial. And then diorang nak datang pun just boleh pick up food, diorang tak boleh dine in. And then kat situ pun ada ada hand sanitizer. Jelas tu? Jelas. Okay. Itu je? Itu. Okay, terima kasih Amalia. Okay, the next Yin, kalau dah okay. Hello? Ya, teruskan Yin. Okay. Sekejap ya. Hello, nampak tak? Sekejap gini. Okay, teruskan. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ain. So, hari ni saya nak tunjukkan yang ini saya punya foto montage. Temanya COVID-19 lah dekat Malaysia. So, dekat sini saya nak tunjuk yang gambar besar tu adalah askar kita yang dia jadi frontline untuk jaga kita punya roadblock bersama dengan polis lah. So kat dalam askar tu ada macam kita punya PM, kita punya nurse yang tolong yang klik gambar. Klik gambar? Tak, maksudnya klik ke nombor 2, page nombor 2 tu. Yin ambil yang nombor 1 je. Okay. Good. Okay. Ada dia. Okay, sorry. So lepas tu saya gunakan teknik clipping mask untuk gambar askar dengan gambar yang kat dalam tu lah. Kat dalam tu saya combine gambar satu-satu. Tu je lah kot. Tu je ni. Okay. Berapa jam buat ni? Sorry? Berapa jam buat? Saya buat dalam 2 jam jugalah. Tu pun dengan bantuan Vivi. Okay, alhamdulillah. Terima kasih Yen. Okay. Okay, thank you. The next one. Thank you. Siapa? Yen sudah. Nora, Adila. Okay, Adila, silakan Adila. Okay, boleh Syafiq. Okay, Adila, silakan. Hello, Assalamualaikum. Tak nampak ni. Adila. Kejap. Nampak tak, Sir? Tak nampak. Belum lagi. Jadilah kena buka dulu, lepas tu baru buka yang tu. Buka PowerPoint. Macam mana tu? Buka PowerPoint dulu. Sebab saya tak letak saya punya artwork ni dalam PowerPoint lagi. Saya just buka yang JPEG daripada laptop. Tapi saya dah buka. Tak nampak ya, Sir? Tak nampak lagi, tak nampak. Saya nampak muka saya je kat sini. Pilih present window. Pilih present window. Saya dah tekan present window tadi. Yang ada option entire screen present window tu kan? Tak, bukan yang tu. Bukan ambil window saja. Window saja.
Yelah, saya ambil yang window tadi. Oh, tak keluar ni. Ni keluar dulu, stop presentation dulu, present dulu. Lepas tu masuk balik. Tengok. Sekejap. Window. Okay, saya nampak tak, sir? Nampak, boleh nampak. Okay. So, saya start Okay, silakan. Okay. Assalamualaikum, nama saya Adila. So, ini output saya. So, saya letak gambar globe tu menunjukkan peta dunia. So, saya nak cakap satu dunia tengah mengalami dan memerangi wabak yang sangat berbahaya sekarang ni. Lepas tu yang macam bentuk virus yang ke atas tu adalah corona, bentuk yang telah dikenal pasti, bentuk virus yang telah dikenal pasti. So kalau nampak stay home dengan use social distancing tu adalah pesanan yang antara langkah-langkah yang disarankan kepada kita untuk mencegah penularan wabak COVID-19 tu. And yang gambar frontline ni tu macam adalah orang-orang yang penting yang memastikan negara dan rakyat sentiasa dalam keadaan terkawal lah. Okay. So yang macam background saya gunakan warna yang suram untuk menunjukkan bahawa wabak COVID-19 dekat negara kita ni banyak bagi impak kat kita, macam seperti kita ada mengalami kematian pesakit COVID-19, lepas tu keluarga bersedih dan perayaan kita korban masa untuk bersama keluarga mereka demi keselamatan negara. Okay. Saya rasa itu juga yang saya nak terangkan. Berapa jam buat, Adila? Lama tak? Saya jujur sebab saya buat last minute, so saya start daripada pukul 2 sampai pukul 4 pagi tadi. Oh, tu pagi. Yalah. Okay. So nanti masuk dalam PowerPoint Okay, sir. Okay, terima kasih Adila. Okay. Syafiq Noh. Okay, Assalamualaikum. Malam. Silakan. Okay, hari ni saya nak present saya punya foto montage. Okay. So foto montage saya ni berkaitan dengan kesedihan di mana kita ada frontliner kita yang berkorban masa, yang bekerja 24 jam untuk memastikan kita punya COVID ni berjaya diatasi sedikit buat masa ni. Okay. So dekat gambar saya ni saya gunakan gambar mata di mana kesedihan yang saya nak tunjukkan bersama dengan air terjun tu sebenarnya. Okay, so ada gambar frontliner sebenarnya kat dalam mata ni. So situasi kita sekarang tengah muram lah dengan COVID yang sedia ada. Itu fine art betul ni. Apa dia? Ni fine art betul ni. Macam tu lah. Mata tu buat sendiri mata shoot sendiri. Lepas tu pokok tu apa fungsi dia? Pokok ni menunjukkan yang kita sebenarnya bumi kita sendiri sebenarnya pun dah macam rosak. So sebenarnya disebabkan COVID mungkin dia akan kembang semula. Maksudnya dia akan apa kita panggil? Healing balik bumi ni sebenarnya. Okay. Mendalam Okay. Berapa jam buat Syafiq? Dalam 2-3 jam lah. Lama juga Okay. Terima kasih banyak Okay, sama. Okay, lagi. The next. Siapa lagi belum? Nur Rashidah belum? Nur. Yana Amir belum Yana Amir belum lagi Orang je belum. Saya rasa sudah. Adila sudah, Aisyah sudah, Alisha sudah, Amelia sudah, Ciman sudah, Hakim sudah, Abra sudah,
Syafiq sudah. Yana sudah. Oh, sorry. Sekejap. Oh, saya lupa tadi. Yana. Okay. Nora Shida? Okey, silakan. Okey. Oh, Yana Amir sudah. Noriana binti Amiruddin. Nora Shida? Cuba apa? Cuba apa? Unmute. Tak dengar. Sir, tak boleh unmute. Dia bawah tu tak boleh eh? Tak boleh eh? Kenapa tak boleh unmute? Tak dengar, tak boleh unmute eh? Tak boleh. Try sekali lagi. Kalau tak boleh, tak apalah. Tak boleh. Okey, tak apa. Tak apa. Nanti mana gambar ni masuk dalam PowerPoint, kemudian nanti submit dekat minggu ke-7 Okey, kelas. Apa? Try pakai phone. Try pakai phone. Maksudnya try pakai phone. Okey. Tak apa, nanti kita tengok balik Okey. Sebelum saya habis untuk ni, okey, saya nak tunjukkan sikit saja. Okey, Nora boleh stop presentation? Okey. Kejap. Belum lagi. Salah tekan. Okey. Ini contoh dia yang kita boleh apa? Sebentar Time ni lah yang dia nak apa? Nak loading apa semua ni. Sebentar. Tak tahu kenapa pula ni lambat pula dia jadi. Sebentar kelas
Hello, 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 hello. 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 Kelas dah habis kan? Is it me? Kelas Looking for. dah habis ke? Kelas dah habis dah. Dah habis dah? Korang boleh Tengok ada keluar, group. kelas dah habis. Connection saya problem. Terima kasih semua kelas. Kelas dah habis lah weh. Dah habis. Okay, bye-bye. Bye. Bye. Wow. Bye everything. Bye everything. Hakim. Hakim. Mana Hakim? Selamat hari ibu semua. Selamat hari Selamat ibu apa? Kak Yo. Thank you. Selamat hari ibu Kak Yo. Selamat hari Wesak. Thank you. Nuzul Quran lah hari ni. Bye. Bye.